Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel AR Reactions. Pada kali ini, saya ingin berkongsi satu video daripada channel Brolah TV yang bertajuk Cina Malaysia taat kepada negara China. Dengarkan pendedahan lelaki Cina ini. Jom kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum guys, Brolah TV di sini. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe channel ni ya. Kerana subscribe tu percuma je, tak kena bayar. Sudah? Okey, terima kasih. Pada 5 hari bulan Mei 2020, saya ditemu-duga oleh media TV Taiwan untuk memberi ulasan terhadap lawatan rasmi rombongan perubatan Cina ke Malaysia bulan lepas. Saya memberi gambaran sebenar reaksi di kalangan rakyat Malaysia berbilang kaum yang amat berbeza, iaitu kaum Cina kebanyakan mengalu-alukan kedatangan rombongan negara Cina dan berasa amat terhutang budi. Manakala rakyat Malaysia yang lain yang tidak fanatik terhadap keagungan negara China terasa Malaysia tidak perlu bantuan mereka. Selepas itu, saya diserang oleh netizen Cina Malaysia kerana dianggap tidak mengenang budi negara China dan tidak taat kepada kuasa negara China. Ada yang ugut nak ajar saya, nak pukul saya, nak baling tahi botol ke muka saya jikalau jumpa saya. Ramai die-hard fans negara China ini juga tidak lupa keluarkan kata-kata kesat, hina, fitnah yang macam-macam. Ramai yang tak percaya saya anak Malaysia. Kerana tanggapan mereka, semua orang Cina di Malaysia semua die-hard fans negara China. Mereka melihat saya sebagai pengkhianat. Persoalan saya, adakah saya sebagai anak Malaysia yang mementingkan kepentingan orang Malaysia terdahulu boleh dianggap sebagai pengkhianat? Persoalan kedua, saya pula digelar pengkhianat Cina. Manakala dia orang gila-gilakan keagungan negara Cina? Apa logiknya? Persoalan ketiga, golongan orang fanatik ini rakyat Malaysia ke rakyat Cina? Persoalan keempat, bukankah reaksi dia orang terhadap saya sudah bukti bahawa saya betul bila memberi keterangan terhadap media TV Taiwan bahawa masyarakat Cina di negara ini kebanyakan mengalu-alukan campur tangan negara Cina dan terhutang budi? Persoalan kelima, saya tak layak mewakili korang? Persoalan keenam, mungkin betul juga saya tidak boleh mewakili mereka, padahal saya cuma rela mewakili rakyat Malaysia yang taat dan setia terhadap negara Malaysia sahaja. Mari kita menyaksikan apa yang sebenarnya diterangi dalam temudugan tersebut. 中国医疗专家小组准备从马来西亚离境。事实上，这8人医疗团队从4月中到当地14天，却有很多民众认为这就是中共的大外宣。对外国人入境是14天隔离，但是他们是没有隔离。然后卫生部的解释就是说，有帮他们做这个膜片的检查。东马西马都去，然后各大我们前线医院，然后去会见我们的全部那个医疗专才。大马政府说这是双方交流，但照片会说话。从中国驻马来西亚大使馆的发文就能看到，布条上都是写中国援马抗疫医疗专家组。民众批评中国就是想营造大爱救人的形象，华裔大马人对他们欢迎感恩，非华裔的完全相反。一大团队来，然后。跑透透，这里去那里去。你觉得在这种我们抵抗的是武汉肺炎这种病毒的时候，应该做这种事情吗？这是一个很大的问题。而且他们声称他们是在湖北身经百战的这个医生，这样医生感染这个病毒的
几率不是很高吗？从4月19号他们抵达，20号到30号出席卫生部欢迎仪式，再跑到各大医院做交流，甚至上媒体直播谈抗疫经验。5月3号搭飞机离开，在入境后风险最高的14天，这群人到处爬走。摇滚巨星全世界巡回演出，你懂吗？就是作秀吧。大马人反应两极，有部分的人不满被中国介入抗疫工作，因为目前大马确诊数6000多，康复4000多人，死亡100多人，对照欧美成果不算太差，也难怪大马民众反弹，中国这行动可能出现防疫破口，还像在邀功。berkenaan dengan pasukan 8 orang pakar dari China yang telah datang ke Malaysia yang khabarnya ingin membantu rakyat Malaysia menangani wabak COVID-19. Rupanya kehadiran mereka telah melahirkan pelbagai spekulasi, bukan sahaja di kalangan rakyat tempatan kaum bukan Cina, tetapi malah juga di kalangan rakyat tempatan yang berbangsa Cina. Ada yang menyokong, ada yang tidak. Yang menyokong itu sebab mereka menganggap mereka masih lagi perlu taat setia kepada kerajaan China. Dan mereka hanya secara fizikal mereka berada di Malaysia, tetapi jiwa dan taat setia mereka masih lagi di negara asal mereka, iaitu di China. Walau bagaimanapun, terdapat sebilangan kaum Cina yang taat setia mereka terhadap kerajaan Malaysia. Tanah tumpah lahir mereka tidak berbelah bagi. Seperti mana? Sebagai contoh, lelaki berambut panjang di sini yang telah ditemu bual oleh wartawan dari Taiwan berkenaan dengan lawatan pakar tersebut ke Malaysia. Dan beliau menerangkan bahawa kehadiran mereka sebenarnya pada waktu di mana penularan COVID-19 di Malaysia pada waktu itu masih rancak, masih menjadi-jadi. Dan keadaan mereka yang datang dan hanya diambil tes swab sebenarnya malah telah mendedahkan rakyat Malaysia kepada virus tersebut sebab mereka tidak dikuarantin. Kehadiran mereka di sini hanya beberapa hari dan dengan keadaan mereka yang langsung tidak dikuarantin, dan mereka pula menjelajah ke seluruh negara termasuk di Malaysia Timur sini, di Sabah dan Sarawak, melawat frontline hospitals. Jadi lelaki Cina yang berambut panjang tadi itu, minta maaf saya tidak tahu siapa nama dia, beliau sebenarnya tidak berapa setuju dengan kehadiran pakar-pakar tersebut yang mana kehadiran mereka tidak mengikuti SOP KKM. Jadi itu sahaja kesimpulan yang saya boleh buat. Harap maaf kalau ada kesilapan. Sekiranya ada kesilapan dalam kenyataan saya, mohon perbetulkan dan saya bersedia untuk memohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.